Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video penerangan tentang hibah, di mana ada 6 jenis hibah yang perlu kita ketahui supaya kita tahu yang mana sesuai untuk dipergunakan terutama sekali dalam perancangan pewarisan. Semua terperanjat. Betul ke hibah ada 6 jenis? Ya, ada 6 jenis. Sebab di luar sana, kebanyakan orang sama ada tak faham apa itu hibah ataupun silap faham apakah itu hibah dan fungsi-fungsinya. Jadi, dalam video ini saya akan terangkan satu persatu, kupas satu persatu supaya tuan-tuan dan puan-puan faham dan kemudian boleh menggunakan kaedah yang betul jika perlu untuk memantapkan perancangan pewarisan tuan-tuan dan puan-puan. Aliran penerangan saya tentang 6 jenis hibah ialah pertama, kita kena faham di mana hibah adalah satu komponen dalam perancangan pewarisan. Dan kita akan ketahui juga apakah 6 jenis hibah dan fungsi setiap jenis hibah. Kemudian kita akan lihat bagaimanakah menggunakan hibah bersama dengan kaedah-kaedah lain untuk memastikan kita mempunyai perancangan yang kukuh, iaitu vaksin pusaka bersama dengan hibah sebagai pengukuh. Alright, jadi kita pergi ke topik pertama, hibah sebagai satu komponen rancang pewarisan. Bila kita cerita tentang pusaka, memang kita tahu terlalu banyak masalah berkaitan dengan pusaka. Bila ditanya, saya akan menjawab ada 2 punca utama permasalahan pusaka. Punca pertama adalah semasa hidup, macam kita ni lah, semasa hidup, kita tidak membuat sebarang perancangan untuk mewariskan harta-harta kita. Ini yang saya namakan vaksin pusaka, sebab harta akan jadi pusaka yang bermasalah, berpenyakit kalau kita tidak mengambil vaksin. Jadi dengan mengambil vaksin, ada perkara-perkara yang kita perlu buat. Dia akan memastikan harta kita tidak akan menjadi pusaka yang berpenyakit. Apakah itu vaksin pusaka? Dia ada 5 komponen dalam vaksin pusaka. Pertama apa? Sangat penting, semasa hidup, kita berusaha untuk mencari harta, mencukupi, dan kita simpan harta-harta kita dengan teratur, dan kita pastikan harta-harta kita mempunyai pemilikan yang sah. Jangan kita buat rumah pinjam personal loan buat atas tanah arwah ayah, ataupun atas tanah yang kita tak pasti milik kita, ataupun kita membeli lot DD, ada perjanjian tepi, dan macam-macam lagi lah. Pastikan apa saja harta yang kita miliki betul status pemilikannya, teratur dan cukup. Satu lagi yang saya lupa, kadang-kadang orang ni dah ada beli rumah dengan pemaju, tapi dah habis bayar, tapi tak usahakan untuk dapat grant. Itu pun masalah juga. Kalau meninggal nanti susah waris. Ataupun beli apartmen kondominium, tapi tak peduli pun nak menguruskan sampai dapat strata title. Itu pun bermaksud pemilikan harta tadi belum cukup sifat. Itu pertama. Keduanya, penting untuk kita melantik wasi. Wasi itu siapa? Orang rapat dengan kita, yang kita percaya, yang boleh memulakan proses. Ini juga sangat penting kalau harta kita melebihi 2 juta, sebab sangat penting untuk kita melantik pentadbir semasa kita hidup supaya proses menguruskan pusaka di Mahkamah Tinggi lebih lancar dan mudah. Siapa? Itu kena tanya pihak-pihak seperti kami untuk mencadangkan siapa yang paling sesuai. Kemudian, sangat penting untuk menyediakan tunai. Tunai dalam bentuk dana pantas yang bermaksud duit yang tidak akan beku apabila kita mati. Apakah duit yang tak akan beku kalau kita mati? Contohnya, tabung haji yang berpenama, KWSP yang berpenama, takaful hayat yang berpenama. Yang penting penama-penama itu betul. Jangan tahu ramai-ramai. Jangan tahu penama-penama dah meninggal kita tak kemas kini. Kenapa penting? Sebab apabila kita meninggal dunia, tunai-tunai ini dapat dikeluarkan oleh penama tersebut, sama ada untuk membayar hutang kita, untuk sara hidup orang yang ditinggalkan, dan juga untuk membayar kos urus pusaka. Daripada kalau kita silap, kita tinggalkan duit-duit dalam bank, dalam ASB, bila meninggal dunia beku, dan apabila tidak ada uruskan, maka duit itu beku dan waris kita tidak dapat akses kepada tunai untuk membuat perkara yang saya sebut tadi.
Okey, itu nombor 3. Dan yang keempatnya, sangat penting kita menyediakan pakar untuk dirujuk oleh waris-waris kita apabila kita meninggal dunia untuk melaksanakan hasrat-hasrat kita, menjadi moderator, menjadi kaunselor dan juga menjadi pakar untuk melalui proses pusaka. Sangat penting. Kebanyakan waris tak tahu buat. Terbukti dengan masalah-masalah pusaka yang kita lihat, semua disebabkan oleh waris tak buat dengan cara yang betul. Dan yang kelimanya, kita kalau ada hasrat, kita jangan zahirkan secara lisan, jangan simpan dalam hati, kita buatlah dokumentasi, bertulis, bertarikh, bersaksi. Okey. Contohnya nak melantik wasi, bertulis. Nak lantik pentadbir harta, kalau kita ada anak wamu atau OKU, bertulis, bertarikh dan bersaksi. Wasiat kepada bukan waris, wasiat kepada sedekah atau wakaf, bertulis. Pesanan kepada waris-waris kita, siapa yang kita nak bagi harta-harta kita pun bertulis, bertarikh dan bersaksi. Dan kalau kita ada harta yang kita nak isytiharkan sebagai harta sejalan pun kita buat bertulis, bertarikh dan bersaksi. Jangan simpan dalam hati. Jadi kalau kita nak kukuhkan lagi, kita boleh buat hibah. Hibah ada banyak jenis. Hibah tunai ada, hibah amanah melalui individu ada, hibah amanah melalui aset trustee, syarikat trustee ada, pensyarah hibah pun ada. Nak tahu? Lepas ni kita ceritakan jenis-jenis hibah. Jadi secara dasarnya, kesemua yang 5 perkara tadi ialah vaksin pusaka. Perancangan pewarisan 5 dalam 1. Semua orang perlu ada. Jangan tak ada, bahaya. Jangan ada satu tak ada. Ada ni tak ada. Kalau boleh kelima-lima ada, barulah dia jadi vaksin yang lengkap dan kukuh. Dan hibah ni adalah booster. Kalau kita betul-betul nak kukuhkan kita punya vaksin, kita pasang booster. Jadi itu yang kita kena faham. Tak semua orang perlukan hibah, tapi kalau perlu sebab situasinya memerlukan. Ya. Itu tentang isu pertama, kenapa masalah pusaka berlaku. Punca kedua adalah apa yang selalu berlaku apabila berlaku kematian, waris kepada pemilik harta ini dengan tidak ada kefahaman, tidak ada pengetahuan, menggunakan cara yang salah. Jadi tak menggunakan apa yang saya kata fast track pusaka. Jadi itu yang menyebabkan banyak tergendala, tak jalan, tak buat langsung pun ada, ataupun selesai lambat tetapi hasilnya pun memudaratkan. Jadi apa yang saya maksudkan sebagai fast track pusaka? Sama juga 5 langkah utama. Nak ingat jari kita. Apabila berlaku kematian, perlu lalui ikut kaedah fast track. Apa dia? Pertama, dapatkan khidmat nasihat permulaan daripada orang yang tahu. Contohnya kami Imam Pusaka menyediakan khidmat runding permulaan percuma kepada semua waris. Ada kes yang meninggal, hubungi kami akan bagi tahu langkah pertama. Isu-isu penting supaya kita tidak tersesat jalan. Kemudian sangat penting untuk waris mengumpul fakta pusaka. Kalau ada pakar tadi pun boleh cadangkan, kasih panduan macam mana nak dapatkan fakta. Fakta apa? W3H. Siapakah waris-waris faraidnya? Waris bukan faraid tapi berkepentingan, seperti anak angkat, harta-hartanya, hutang-hutangnya, hasratnya. Kita kumpulkan. Okay? Itu nombor 2. Ini ketiga yang paling penting. Ini selalunya penyelamat ataupun yang secret weapon yang menyebabkan banyak pusaka yang sepatutnya bermasalah, tak bermasalah. Iaitu sesi muafakat antara waris dikendalikan oleh pihak ketiga. Inilah yang telah banyak menyelesaikan banyak isu-isu pusaka. Sebab di sini semua waris diberi kefahaman yang sama dan diberi bimbingan untuk mencapai muafakat yang terbaik untuk semua. Dan setelah sampai muafakat, barulah kita dapat menghantar permohonan di tempat yang betul dengan dokumentasi yang tepat dan boleh diterima. Sebab urus pusaka ni ada 3 tempat. Unit pusaka kecil boleh, di Amanah Raya boleh, di Mahkamah Tinggi boleh. Ketiga tempat ni mempunyai bidang kuasa yang berbeza untuk situasi yang berbeza. Jadi kadang-kadang kalau tanpa bimbingan, kadang-kadang waris hantar ke tempat yang tidak sesuai, tidak tepat. Ataupun hantar dengan dokumentasi yang salah, lepasnya kena reject. Itu bahaya. Jadi buat permohonan dengan bantuan pakar supaya permohonan tadi lengkap dan diterima dengan segera dan akhirnya dapat tarikh bicara. Yang penting, kita pergi ke tarikh bicara dengan pemufakatan yang telah siap. Jangan kita pergi sana nak bincang-bincang. Itu yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Mereka hanya pergi bicara, masa itulah baru nak bincang. Salah. Jadi bila kita gunakan kaedah kelima-lima ni,
mufakat telah dicapai, permohonan cantik, dan bila sampai ke perbicaraan, hanya seorang atau dua orang wakil saja pergi dan mengemukakan semua pemufakatan yang telah dicapai, dan dia akan selesai. Dan penyelesaian juga adalah penyelesaian yang lebih baik dan senang untuk dilaksanakan. Tapi ikut pengalaman saya, kalau si mati tidak membuat vaksin pusaka, sangat payah untuk urus pusakanya melalui fast track. Tetapi hakikatnya ramai waris-waris pemilik harta memang tak buat pun mati. Jadi macam mana? Ada penyelesaiannya. Kalau sekiranya si arwah tadi meninggal dunia tanpa membuat barang perancangan, tidak ada vaksin pusaka, yang penting waris tahu dia tak boleh buat sendiri, dia hubungi orang macam kami dan kami akan bawa proses itu melalui fast track, pun boleh selesai dengan baik. Tapi jangan tunggu lama-lama. Sebab kalau lagi lama dia menjadi lebih rumit untuk diuruskan. Jadi kita tahu isunya ada dua. Pemilik harta tak buat perancangan. Kedua, warisnya buat memandai-mandai, tak gunakan kaedah yang betul. Now, apa itu hibah? Hibah ni sebenarnya adalah ikut bahasanya. Hibah bermaksud pemberian, sama ada dalam bentuk ain, nampak jelas bentuknya, ataupun sebaliknya. Ia juga boleh merangkumi hadiah, sedekah. Dan ketiga ni sama je maknanya. Ya? Yang penting ia dibuat semasa hidup. Ia dibuat semasa waras. Ia dibuat semasa mampu. Kita tak boleh hadiah, kita boleh tak sedekah kalau kita dalam kesempitan. Kita tak boleh hadiah kalau kita dah tak waras. Kita dah nyanyok, tak boleh. Kita tak boleh hibah mati, kita dah mati. Jadi buat semasa hidup, waras dan mampu. Dan ramai orang kata antara faraid tu apa? Okey, sebelum kita nak cerita tentang hibah, kita kena tahu faraid. Sebelum menjadi hak waris faraid, okey, ada 7 perkara yang kita kena ambil kira dulu sebelum sampai kepada waris faraid. Apa dia? Apa saja yang telah dihadiahkan oleh pemilik harta masa hidupnya, tak jadi pusaka dah. Kalau contohnya ada rumah dia dah serah milik kepada isteri muda dia, itu meninggal dunia, janganlah anak-anak yang daripada isteri pertama tu menuntut sebagai pusaka. Dia dah hadiahkan. Sebab apa? Masa dia hidup, pertimbangan dia. Ya? Begitu juga benda-benda kecil yang telah dihadiahkan, ada dokumentasinya ataupun ada saksinya, kita terima sebagai telah dihibahkan, bukan lagi pusaka. Begitu juga kalau harta itu dimiliki oleh arwah, bukan dia punya, tetapi dia pemegang amanah. Walaupun nama dia, contohnya dia ada pegang tanah, nama dia, tetapi sebenarnya dia memegang bagi pihak adik-beradik dia. Jadi bukan dikira sebagai pusaka keseluruhan, hanya hak dia saja dikira sebagai pusaka. Kalau ada kos bumi, boleh ambil harta pusaka yang ditinggalkan oleh arwah, tunai ke duitnya, boleh gunakan untuk kos bumi. Kalau waris, advance kan dulu, boleh juga claim daripada pusaka arwah. Keempat, kalau arwah ada berhutang dengan Allah, zakat, fidyah, ibadah haji, ambil daripada harta yang ditinggalkan, boleh. Kalau arwah ada berhutang dengan manusia, kerajaan, dengan bank, ambil dulu, bayarkan. Jangan tak payah. Jangan kita nak fikir hak kita saja. Bayarkan dulu sebab ini dia dahulukan. Okey. Begitu juga kalau arwah meninggalkan pasangan wanita boleh menuntut nafkah edah sepanjang edah, sebab itu sebagai hutang arwah. Sebab arwah semasa hidupnya dia masih lagi menanggung isteri. Kalau anak dah besar, dia tak sara dah. Tetapi si isteri tetap dia perlu menyara. Jadi kalau dia benar-benar meninggal dunia, pastikan hutang itu selesai, diberi nafkah edah supaya isterinya dapat teruskan kehidupan dan boleh gunakan harta yang ditinggalkan oleh arwah. Begitu juga kalau ada harta-harta yang diperolehi bersama dalam perkahwinan, tak kisahlah pasangan yang tinggal adalah lelaki atau perempuan, suami atau isteri, kedua-dua boleh menuntut harta pencarian. Harta pencarian boleh dua cara. Satu, dengan dapatkan muafakat waris. Boleh tak yang ini dikira sebagai harta pencarian? Boleh. Kalau semua waris setuju. Kalau tidak, kalau tak setuju, boleh pergi bawa ke mahkamah syariah untuk dituntut. Ya? Dan yang ketujuhnya, wasiat. Kalau arwah berwasiat, okay, ada saksinya, contoh nak bagi pada anak angkat, nak bagi pada sedekah masjid, pada wakaf dan sebagainya, kita laksanakan dahulu. In fact, hutang dan wasiat ni sebenarnya dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12, menyatakan pembahagian ini setelah ditolak hutang yang wasiat yang dibuatnya dan setelah ditolak hutangnya. 4 kali dalam kedua-dua ayat tadi. Yang mana kita sebagai waris faraid jangan ambil hak kita dulu. Selesaikan hutang,
dan juga whatever wasiat yang dibuat oleh arwah, laksanakan dahulu. Jadi kita kena faham. Okay, now. Jadi kita lihat di sini hibah. Hibah dibuat masa hidup. Bila kita dah buat masa hidup, ia terkeluar daripada pusaka. Jadi tidak ada isu mengatakan faraid dan hibah ini bertelagah. Sebenarnya mereka berada dalam zon masa yang berbeza. Ya? Dan perlu digunakan secara menyeluruh ataupun bersama. Okey. Now, kita akan kupas 6 jenis hibah. Apakah 6 jenis hibah? Okey. Now, pertama, sebelum kita bergerak, kita tengok adakah pertindihan antara hibah dengan faraid. Okey. Apa yang saya katakan tadi, hibah ni semasa hidup. Semasa hidup kita beli hadiah, kita beli sedekah, kita beli hibah kepada sesiapa pun. Selagi kita mampu dan tidak memudaratkan waris. Jadi bila kita nak buat hibah tu ada adab dia. Jangan kita buat sampai kita memudaratkan diri kita ataupun memudaratkan ahli waris kita. Kita buat dengan berpada-pada. Ya. Dan bila kita buat, kalau kita meninggal, dia bukan lagi jadi pusaka kita. Tetapi apa saja harta yang kita tinggalkan atas nama kita masa kita mati, masa ia jadi pusaka. Tetapi tertakluk pada hukum faraid. Hukum faraid termasuklah 7 perkara yang kita ambil kira sebelum sampai kepada waris-waris faraid. Faham ya? Kalau tak faham, kita ada banyak video. Kalau tuan-tuan ada dapat e-book Pusaka Asas Pewarisan, ada video bertajuk Faraid F743. Kalau dapat, tonton supaya dapat kefahaman yang betul tentang faraid. Okey, jadi faraid kita perlu faham betul-betul, kalau tidak dia akan menjadi punca permasalahan antara waris. Okey, 6 jenis hibah. Yang pertama, hibah yang sebenarnya hibah ni dividen dalam pelaburan. Dulu tabung haji selalu gunakan istilah hibah untuk dia punya dividen, tapi sekarang dia dah ubah. Sebab apa? Dia dah ada hibah amanah. Kalau tidak orang confuse. So hibah ni kalau contohnya tabung haji dulu tahun 2017-18, kalau dia ada dividen, dia kata inilah hibahnya. Okey. Keduanya, ramai juga orang tahu hibah ni hibah takaful. Sebenarnya hibah takaful ataupun ejen takaful kalau kata hibah ialah polisi takaful hayat yang dibeli tetapi diakadkan hibah. Penerimanya adalah telah dihibahkan kepada penerima pampasan. Jadi kalau meninggal dunia, memang sampai kepada penerima tadi, memang hak dia, bukan jadi pusaka. Okay. Kita akan kupas nanti dengan lebih mendalam. Ketiganya, hibah mutlak. Maksudnya, kita ada harta, kita bagi siap-siap, tukar nama dah. Ada kereta, kita bagi pada anak kita, tukar nama siap. Ada rumah, kita tukar nama pada anak kita. Tapi ada syarat-syarat, dah boleh tukar. Maksudnya tak ada hutang. Itu hibah mutlak, tukar milik dan hilang hak. Okay. Keempatnya, hibah amanah dengan individu. Contohnya, kita nak bagi hibah, tetapi orang yang nak menerima itu tidak cukup umur atau EKU, kita boleh hibah kepada pengantara seorang individu yang layak terima, tetapi dia pegang amanah untuk orang lain. Kelimanya, kalau kita tak ada seorang pun individu kita boleh percaya, kita juga boleh melantik syarikat amanah untuk memegang harta kita dan kemudian bagi pihak penerima-penerima beneficiary tertentu. Itu hibah amanah dengan syarikat trustee. Dan yang keenamnya, apa dinamakan dokumen persyaratan hibah tertangguh. Kita buat masa hidup tetapi belum buat pertukaran sebagainya sebab ada kekangan. Contohnya rumah itu masih lagi dalam hutang dan kita tak boleh tukar nama kepada ramai sebab disekat oleh undang-undang tanah. Banyak sebab lah. Jadi inilah 6 jenis hibah yang kita kena tahu dan kita akan kupas satu per satu. Okey, hibah dividen pelaburan. Itu saya katakan tadi. Dulu tabung haji menggunakan istilah hibah untuk dividen. Jadi contoh tahun 2017. Hibah tahunan 4.5%. Sebenarnya dividen. Lepas tu tahun 2018. Dividen 1.2%. 5%. Tapi lepas tu tak pakai dah. Sebab apa? Tabung haji dah mula memperkenalkan produk hibah amanah. Okay. Now, jadi cerita tentang tabung haji. Bagus ada simpanan tabung haji sebab bila kita simpan di tabung haji, nilai dia bertambah sebab dia beranak-anak, ada dividen. Tak kisahlah, tak banyak pun, 5% kira okey. Dan lagi satu, tabung haji adalah satu instrumen yang membenarkan penama. Jadi supaya kalau kita meninggal dunia, kita dah lantik penama tadi boleh pergi ke tabung haji dan keluarkan tanpa mendapatkan surat kuasa pusaka. Tapi perlu diingat, penama
tu hanyalah pentadbir, bukan penerima harta. Dia dapat, dia boleh guna untuk bayar hutang dan juga bayar kepada waris-waris yang berhak ikut hukum faraid. Sebaik-baiknya kalau kita nak lantik penama, ialah orang juga yang kita dah lantik sebagai wasi. Contoh, seorang suami, dia ada tabung haji, dia buat dokumen melantik wasi, isterinya sebagai wasi, dan pastikan juga penama tabung haji juga isteri. Sebab isteri nanti kan tahulah, dia boleh ambil tapi dia tahu tanggungjawab dia sebagai pentadbir, bukan pemilik. Yang salahnya adalah kalau kita letak semua anak-anak kita sebagai penama. Bila meninggal dunia masing-masing dapat. Kena yang tak cukup umur tak dapat pun dulu. Lepas tu kalau ada hutang, siapa yang dah dapat duit tu, ada ke dia orang akan keluarkan untuk bayar hutang? Kadang tidak. Jadi tak perlu ramai-ramai. Letaklah wasi, contohnya letaklah penama bersama wasi yang kita nanti. Dan selalu ke masa kini, kalau wasi meninggal dunia, cepat-cepat tukar. Jangan biarkan, contohnya kita letak ayah kita sebagai wasi masa kita bujang, letak ayah kita sebagai penama, dan kemudian apabila meninggal dunia, ayah meninggal dunia, kita tak ubah. Nanti bila meninggal dunia, isteri kita tak dapat keluarkan sebab masih lagi nama penama adalah nama orang yang telah meninggal dunia. Itu penting untuk kita pastikan. Okey. Jadi tabungan ini juga adalah satu punca dana pantai yang terbaik untuk kita simpan supaya kita boleh gunakan untuk waris keturunan kehidupan, dan sebaik-baiknya kita ada minimal RM5,000 pertukaran supaya kalau kita meninggal dunia adalah duit tunai boleh digunakan oleh arwah untuk melantik pakar-pakar pusaka untuk membantu menguruskan sampai selesai. Sebab urus pusaka sebenarnya perkara yang bukan mudah. Ia perlu bantuan bimbingan mereka yang memahaminya. Okey. Itu tabung haji. Okey, hibah. Hibah kedua ialah hibah takaful. Macam yang saya katakan tadi ialah hibah takaful ialah polisi takaful hayat yang berakadkan hibah. Bagus, saya sangat sokong untuk semua orang ada takaful hayat. Okey. Tetapi kalau kita buat takaful hayat berakadkan hibah, ialah dana pantai terbaik kepada waris, bukan pusaka. Maksudnya ia bagus sebab dia boleh digunakan pampasan terus kepada waris tanpa mendapatkan surat kuasa, tanpa melakukan proses pusaka. Jadi sampai kepada waris yang kita betul-betul nak bagi. Jadi inilah konsep takaful hibah supaya sampai. Tetapi jangan salah faham, kita perlu pastikan polisi itu hidup. Kita perlu sentiasa bayar sumbangan bulanan supaya tetap hidup, dan apabila kita mati pampasan itu dapat dikeluarkan. Jangan dibiarkan polisi itu lapse. Lagi satu tentang hibah takaful ni, jangan salah faham, ia bukan guna untuk bayar hutang si mati. Dia boleh digunakan untuk membayar baki harta-harta yang berhutang yang kita hasrat nak bagi. Contohnya kita ada kereta nak bagi pada isteri. Lepas tu bila kita meninggal dunia ada baki hutang kereta, boleh digunakan hibah yang isteri terima untuk melangsaikan atau dia ambil kereta tu. Rumah pun sama. Kalau contohnya sama juga ada rumah yang tak dibuat sebarang perancangan, ada tuntutan daripada waris-waris lain. Isteri tadi boleh gunakan hibah tadi, hibah takaful tadi untuk membayar, menebus hak waris-waris lain. Itu boleh guna. Okey. Dan bila sampai pada si penerima hibah tadi, dia boleh gunakan untuk kegunaan dia, untuk teruskan kehidupan, untuk isteri hidup, teruskan kehidupan, sebab dia punya tak perlu nak bagi-bagi pada waris-waris lain. Tetapi ia bukan sesuai untuk digunakan untuk membayar hutang kredit kad kita dan sebagainya. Jadi kalau dia nak bayar boleh, tapi bukan tugas orang menerima hibah untuk membayar hutang kita. Kita perlu siapkan duit dalam bentuk pusaka. Okey, dan pusaka itu sebenarnya perlu dibayar hutang kita dulu sebelum sampai kepada waris-waris faraid. Jangan risau kalau kita ada tinggalkan pusaka dan keluarga kita atau waris kita dibimbing oleh orang yang tahu, hutang kita akan dibayar dahulu. Itu penting, kita kena tahu. Okey, bila sesuai kita nak ada hibah takaful? Apabila betul kita nak niatkan pampasan itu memang kita nak bagi kepada seseorang, contohnya pada isteri kita, kepada anak angkat kita. Dan kita juga mampu untuk membayar sumbangan berterusan supaya skim itu sentiasa hidup. Dan kita tahu penerima boleh guna untuk tebus satu pusaka. Kita boleh tahu penerima boleh guna untuk membayar kos pindah milik lain yang dihibah kepada. Contoh, kita dah buat hibah rumah kepada anak kita, hibah tertangguh.
Apabila kita meninggal dunia, nak pindah milik kepada anak angkat kita, dia memerlu kena bayar stamp duty lebih kurang 3%. Kalau dia tak ada duit, macam mana? Jadi kalau kita buat hibah rumah, pastikan juga kita buat hibah takaful kepada anak angkat tadi, supaya dia ada duit untuk meneruskan kos pindah milik harta yang dihibahkan padanya. Okey. Penerima boleh guna untuk kesenangan hidup, memang dia punya, tak ada masalah. Dan kita juga tahu yang kita ada harta lain yang kita boleh gunakan untuk mengagih-agih kepada waris-waris lain dan juga untuk membayar hutang kita. Jadi kalau contohnya kita dah buat hibah kepada isteri, tapi kita tak ada harta lain pun tak bayar hutang, bahaya. Tak menjadi tanggungjawab isteri untuk membayar hutang gunakan hibah. Kita bayar hutang daripada harta-harta pusaka yang kita tinggalkan. Ya, alright. Itu adalah tentang ibadat takaful. Jadi bukan untuk bayar hutang arwah, tetapi untuk beri betul-betul kepada orang yang kita niat untuk hadiahkan. Itu hibah takaful. Itu polisi takaful hayat yang ada akad hibah. Satu lagi adalah polisi takaful hayat yang berakadkan penama pusaka. Hibah bukan. Itu je. Now, yang ketiganya, hibah mutlak tukar milik terus hilang hak. Contoh, ada ayah ni ada rumah. Dia ada anak seorang je. Dan rumah tu dah dibayar. So dia kata, okeylah bang, ayah pindah rumah daripada kau lah. Okey. Pergi pejabat tanah, tukar nama, maka bertukarlah nama dia, ayah, kepada nama anak tadi. Dah hilang hak. Jangan kata lepas tu, bang, jangan jual, jangan talih. Dia dah bagilah. Itu bagi mutlak. Apa syaratnya? Betul-betul nak bagi. Jangan ada syarat-syarat. Hibah tak ada syarat. Dan pemilik asal akan terus hilang hak. Okay? Dan harta itu tidak terikat dengan pinjaman dan boleh tukar milik. Memang pada seorang kepada seorang. Kalau ramai tak boleh. Kita contoh, kita tak boleh bagi satu rumah nak letak nama 6 orang. Tak boleh. Ya? Tak dibenarkan. Jadi impactnya, kalau lepas dah tukar hibah tu, pemberi hibah meninggal dunia, bukan pusaka dia. Dah bagi pada anak dia. Dan apabila anak dia meninggal dunia dulu pula, maka ia akan menjadi pusaka dia. Contohnya, dia meninggal, dia ada isteri dan anak lelaki. Maka, dia orang lah. Kita ada hak hanya 1/6 sebagai ayah. Itu saja. Ya? Kalau kita dah meninggal, kemudian tak adalah. Okey. Jadi itu adalah hibah mutlak, tukar milik. Masa bila kita nak pakai? Apa yang sesuai? Hibah mutlak sesuai kalau kita ada harta yang kita betul nak bagi pada seorang itu. Dan penerima pun seorang. Okay? Dan mereka juga layak untuk terima harta. Contohnya dia memang dah dewasa. Kalau umur-umur tak boleh lah. Okay? Lepas tu harta itu boleh dipindah milik, tak ada sekatan, tidak ada loan. Okay? Contoh, ayah yang dah umur 70 tahun, dia ada milik sebuah rumah yang dibuat sewa. Lepas tu dia nak pindah milik pada anak angkatnya sekarang. Okay, boleh buat. Pergi pejabat tanah, tukar milik. Tapi kenalah bayar stamp duty yang dikenakan. Bila dah tukar tu, bukan hak dia dah. Hak anak angkat dia. Boleh tak? Boleh. Okay. Satu instrumen, kalau ianya sesuai, buatlah. Ya? Okey. Keempatnya adalah apa dinamakan hibah amanah dengan individu, orang lain. Okay, contoh. Si suami ni ada rumah. Dah bayar dah. Lepas tu dia nak bagi pada anak-anak, tapi anak dia semua umur. Jadi dan isteri dia kira pun muda lagi. Dia takut dia pergi dulu. So dia bolehlah pindah nama kepada isteri dia tadi. Tapi isteri dia tadi tanda tangan surat pegang amanah bagi pihak anak-anak dari bawah umur tadi. Jadi contohnya kalau si suami meninggal dunia, si isteri tadi dah dapat hak tadi, meninggal dunia pun bukan jadi pusaka dia, tetap sampai kepada penerima tadi lah. Contohnya kalau si suami tadi meninggal dunia, lepas tu si isteri dapat hak tadi, lepas tu dia kahwin lain, kalau dia meninggal dunia, suami baru tak dapat hak pada rumah tadi sebab ia adalah pemegang amanah yang beneficiary adalah anak-anaknya tadi. Apa syaratnya? Betul-betul nak bagi, pemilik asal terus hilang hak tidak terikat dengan pinjaman, harta tak terikat dengan pinjaman, kepada seorang kepada ramai. Boleh lah. Sebab kita nak bagi kepada ramai, tapi kita gunakan seorang perantara, seorang. Impactnya, kalau lepas dah bagi pada isteri tadi, kalau dia meninggal dunia, bukan pusaka dia dah. Okay. Kalau si pemegang amanah tadi meninggal dulu, maka harta tadi jadi pemilik penerima. Ya? Itu impact dia kalau kita buat hibah amanah dengan individu, dengan orang. Masa bila kita nak guna ni? Ada dua jenis.
Satu jenis yang tadi yang kita buat adalah kepada orang lain. Boleh juga buat kita pindah milik kepada kita juga. Maksudnya apa? Ayah ni tadi dia adalah pemilik harta tadi. Lepas tu dia pun pergi pejabat tanah mendaftarkan diri dia sebagai pemegang amanah kepada rumah tadi, kepada anak-anak dia bawah umur. Boleh. Jadi sama lah ceritanya. Betul-betul nak bagi pemilik asal hilang hak dah. Bukan hak dia dah. Harta tidak terikat dengan pinjaman dari seorang kepada ramai boleh. Jadi kalau dia meninggal dunia, orang lain, waris lain tak boleh tuntut dah. Sebab dia bukan lagi pusaka dia. Kalau contohnya pemegang amanah tadi meninggal dunia, harta tadi akan dimiliki oleh penerima. Kalau dia belum cukup umur, akan dipegang oleh syarikat amanah sampailah dia layak untuk terima harta-harta tersebut. Okey. So itu ya dua jenis hibah amanah dengan individu, dengan manusia. So masa bila sesuai untuk guna hibah amanah individu ni tadi, betul-betul nak bagi penerima seorang atau lebih. Penerima belum layak untuk terima harta, sama ada OKU ke, anak bawah umur ke, ataupun warga negara asing. Harta boleh dipindah milik, harta tu dah habis loan. Dan ada pemegang amanah yang layak dan boleh dipercayai, dewasa dan boleh percaya. Contoh, suami hibah rumah kepada isteri. Kemudian isteri pegang amanah untuk 2 orang anak yang bawah umur macam saya tunjukkan tadi. So, inilah antara contoh hibah amanah melalui individu. Dan My Pusaka ada menyediakan khidmat bantuan untuk menyediakan solusi seperti ini. Yang kelimanya, hibah amanah dengan syarat trustee. Ini di mana apabila kita ada harta dan kita ada keperluan untuk menyampaikan harta-harta kita kepada penerima sebenar, dan sama ada penerima sebenar tadi belum layak, ada masalah OKU dan sebagainya, dan kita tidak ada siapa pemegang amanah manusia yang kita boleh percaya. Jadi kita boleh pergi ke syarikat trustee dan kita buat private trust. Dan selalunya private trust akan menerima rumah, tanah dan wang tunai untuk diletakkan kepada syarikat amanah, dan letaklah klausa-klausa macam mana nak bahagikan. Betul-betul nak bagi pemilik asas. Okey, baik. Yang bezanya adalah pemilik asas masih mempunyai kawalan harta walaupun dia dah letak syarikat amanah. Harta tadi tidak terikat dengan mana-mana pinjaman, boleh dipindahkan kepada syarikat amanah. Boleh kepada seorang, kepada ramai. Impaknya, apabila pemberi meninggal dunia, harta tadi bukan pusaka dah sebab dia dah letak kepada syarikat amanah. Dan apabila penerima layak menerima, syarikat amanah tadi dah boleh transfer kepada penerima tersebut. Jadi contohnya kalau penerima tadi bawah umur, moment dia cukup umur, walaupun mungkin pemberi hibah tadi belum mati pun, syaratnya kata, anak aku cukup umur, pindah kat dia. Ataupun anak aku cukup 30 tahun, pindah pada dia. Tak semesti dia mati pun. Jadi ini instrumen yang boleh pakai. Okey, satu lagi contoh-contoh hibah amanah adalah hibah hibah tabung haji dan hibah ASB. Now, hibah amanah dengan syarikat trustee. Masa bila kita nak gunakan? Okey, bila sesuai kita gunakan private trust ya. Kalau betul-betul kita nak bagi tapi kita masih ada ingin kawalan, penerimanya seorang atau lebih. Penerima belum layak terima harta. Harta tu layak untuk masuk ke private trust. Cukup layak. Dan kita juga layak untuk wujudkan private trust. Sebab nak wujudkan private trust, syarikat trustee akan tengok betul ke orang ni ada harta, betul ke bukan daripada money laundering dan sebagainya. Ya. Dan juga pemberi ni tadi mampu untuk sediakan bayaran yuran tahunan. Sebab private trust ni mempunyai yuran tahunan yang perlu dibayar setiap tahun. Okey. Jadi contoh-contoh hibah dengan syarikat trustee ni adalah hibah ASB. Adalah satu contoh hibah amanah dengan trustee. Hibah tabung haji pun sama, dan begitu juga private trust yang kita buat dengan syarikat amanah. Dan kesemua ini, okey, hibah ASB boleh buat dengan ASB, hibah tabung haji boleh buat dengan tabung haji, private trust boleh buat melalui My Pusaka. Saya nak cerita sikit tentang hibah ASB. Perincian dia. Ramai yang tahu, pernah dengar tapi tak faham. Dah buat pun tak faham. Okey. Hibah amanah ASB ialah kena hibahkan ke semua yang kita ada di ASB. Okey. Untuk yang kita milik penuh lah. Yang kita cagarkan, yang kita ambil dulu tak boleh. Yang kita milik penuh kepada penerima hibah.
Kita tak boleh kata aku ada 100,000 nak hibahkan separuh, tak boleh. Kena semua. Tak boleh half-half Semua kepada penerima hibah yang disenaraikan. Boleh ramai. Okey. Tetapi kalau kita dah bagi, kalau kita nak batalkan, hanya boleh batalkan kalau kita niat hibah tadi kepada anak atau cucu kandung. Kalau kita dah hibah pada isteri, nak batalkan kena minta isteri tadi setuju untuk dibatalkan. Ya. Kerana buat betul-betul, jangan. Okey. Lepas tu sekiranya penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pemberi hibah, maka harta tersebut akan dikembalikan kepada pemberi hibah. Itu hibah SB. Kalau contohnya kita hibahkan pada anak kita, betul anak kita meninggal dunia, dia akan jadi milik kita balik. Terbatal. Kita boleh buat hibah yang baru. Itu hibah amanah ASB. Kita faham ya? Dia bersifat rubah. Kalau kita dah bagi pada siapa, kalau dia pergi dulu, dia berbalik pada kita. Berbeza dengan hibah amanah tabung haji. Sama juga, hibah amanah tabung haji adalah pilihan sama ada ingin membuat hibah amanah secara keseluruhan ataupun gabungan hibah amanah dengan penama. Maksudnya apa? Kalau kita ada hibah akaun tabung haji, kita boleh kata, okey, 50% hibah kepada isteri, 50% penama sebagai kepada isteri. Maksudnya bila meninggal dunia, 50% memang dia punya, isteri punya. Yang 50% itulah pusaka yang isteri jadi pentadbir. Ya. Jadi tapi kesemua kena buat. Tak boleh 50 dengan 30 tak. Mesti 50 hibah, 50 penama ataupun kesemuanya hibah. Bilangan hibah penerima hibah pun boleh ramai, tak ada masalah. Okey. Pemberi hibah amanah tidak boleh boleh membuat pindaan, sama juga. Kalau nak batalkan, nak pindah, tak boleh. Kalau pada isteri, pada adik, pada ayah, hanya kita boleh pindah kalau kita hibah kepada anak ataupun cucu kandung sahaja. Dan satu lagi perbezaan yang perlu diketahui adalah sekiranya penerima hibah amanah meninggal dunia terlebih dulu sebelum pemberi, yang mana amount yang dihibah kepada mereka akan menjadi pusaka mereka. Contoh, kita ada 3 orang anak. Okey, kita dah hibahkan, contoh 2 orang anak lah. Kita dah hibahkan tabung haji kita 50% pada anak ni, 50% pada anak kedua. Anak pertama ni meninggal dunia. Okey, perempuan. Dia ada suami dan anak-anak. Bila dia meninggal dunia, kita belum mati. Dan kita dah hibahkan 50% daripada tabung haji kita kepada anak perempuan kita. Dia meninggal dunia dulu, maka ia dikira pusaka dia. Jadi suami dia ada hak, anak-anak dia ada hak, dan kita ada hak 1/6 kalau anak tadi ada anak. Ya? Jadi itu kena faham. Jangan buat tanpa kefahaman. Kalau tak faham, boleh rujuk lagi video ni berkali-kali untuk sampai faham, ataupun boleh hubungi Mahal Pusaka, khidmat runding percuma, dan kita boleh maklumkan dengan lebih terperinci. Okey, keenamnya, pensyarahan hibah tertangguh terus. Pensyarahan hibah tertangguh ni ada 2. Kita boleh terus ataupun secara amanah. Ialah satu dokumen yang kita buat semasa hidup. Okey, kita boleh bagi terus. Contohnya, si ayah nak bagi pada 2 orang anak yang dah cukup syarat dewasa. Boleh buat. Syaratnya betul-betul nak bagi. Pemilik asal masih ada kawalan harta. Walaupun harta terikat dengan pinjaman pun boleh buat hibah tertangguh ni. Ataupun pensyarahan hibah. Daripada seorang kepada ramai pun boleh. Impactnya, apabila meninggal dunia, ia tak jadi pusaka sebab dah ada dokumen pensyarahan hibah yang sahih. Dan sekiranya penerima meninggal dahulu, harta tadi dipulangkan balik kepada pemberi. Sebab penerima tadi dah tanda tangan, kalau saya meninggal dunia, bagi balik pada pemberi, bukan pusaka dia. Ya? Itu pensyarahan hibah terus kepada orang yang layak. Ada juga kita boleh buat pensyarahan hibah tertangguh kepada pemegang amanah. Contoh, inilah si suami ada rumah yang masih berhutang, dia pun buat pensyarahan hibah kepada isteri dia, dan isteri dia memegang amanah untuk beneficiary yang sebenarnya. Jadi syaratnya betul-betul nak bagi, pemilik asal masih kawal harta, walaupun harta terikat dengan pinjaman pun boleh buat, dari seorang kepada ramai, tetapi yang penerima belum cukup syarat. Jadi dia punya impact sama juga. Sekiranya penerima hibah tadi meninggal dulu, pemberi hibah harta tadi bukan jadi pusaka dah. Ya? Dan kalau pemegang amanah meninggal dulu, harta tadi pulang balik kepada pemberi. Dia tak bagi simpan kepada anak-anak tadi, balik pada pemberi. Jadi pemberi boleh cari pemegang amanah baru. Contohnya cari isteri baru dan letak isteri baru sebagai pemegang amanah pun boleh juga. Ya? Now, itu yang terakhir. Jadi
di ketika manakah yang sesuai untuk buat hibah tertangguh tadi? Jika betul-betul nak bagi tetapi masih ingin kawalan, penerima yang kita nak bagi tu lebih pada seorang. Dan penerima tadi layak untuk terima harta, okey, ataupun pemegang amanah tadi layak untuk terima harta. Harta tadi masih ada pinjaman sekatan untuk pindah milik. Dan belum boleh dipindah milik. Jadi kita buatlah hibah. Contohnya apartmen yang belum ada strata title pun kita boleh buat. Sebab kita tak boleh tukar milik, belum dapat strata title lagi. Contoh, suami yang berumur 35 tahun, hibah rumah yang baru dibelinya, masih ada loan kepada isteri. Itu satu contoh lah. Ya. Dan rumah tu masih dalam pinjaman. Inilah situasi di mana ia diperlukan. Jadi My Pusaka boleh membantu semua untuk membuat empat jenis hibah ni. Itu selain daripada hibah takaful dan juga hibah dividen tadi, hibah mutlak kita boleh buat, hibah amanah pada individu kita boleh buat, hibah amanah kepada trustee kita boleh buat, hibah dokumen pensyaratan hibah tertangguh pun kita boleh buat. Jadi yang pentingnya ialah bagaimana kita menggunakan hibah ni sebagai salah satu penyelesaian vaksin pusaka. Jadi untuk membuat pilihan mudah saja. Hubungi pihak My Pusaka sebab situasi tuan-tuan dan puan semuanya berbeza. Saya tak boleh bagi satu cara untuk semua. Berdasarkan apa maklumat situasi tuan-tuan dan puan, kami akan cadangkan yang mana sesuai untuk buat hibah mutlak, yang mana sesuai untuk buat hibah amanah dengan individu, bila masa kita sesuai untuk buat hibah amanah dengan trustee, bila masa kita nak buat hibah dokumentasi hibah tertangguh. Jadi mudah saja kalau tuan-tuan ada harta yang ingin buat pewarisan, hubungi kami. Khidmat runding permulaan adalah percuma. Okey. Jadi 3 langkah mudah untuk sediakan perancangan pewarisan yang disediakan oleh My Pusaka, simple saja. Pertama, daftar sebagai ahli My Pusaka online. Percuma. Sebab bila kita daftar sebagai ahli, kita dapat 7 manfaat yang utama. Kita dapat satu aplikasi pengiraan faraid, kita dapat aplikasi untuk mendraft dokumen pewarisan dan juga aplikasi untuk memohon urus pusaka kalau ada ahli keluarga kita telah meninggal dunia. Kita dapat gerbang ilmu keuangan, ada nota digitalnya, ada videonya, dan selalu dapat jemputan untuk event-event ceramah, perkongsian ilmu. Okey. Dan bila kita jadi ahli juga, kita ada laluan mudah untuk dapat khidmat bantuan. Di laman ahli kita ada direct link kepada AIDA, iaitu unit khidmat runding My Pusaka. Boleh dapatkan maklumat ataupun khidmat nasihat secara percuma. Dan kita juga sediakan laman web peribadi. Gunanya adalah untuk kalau kita dah jadi ahli, kita dah dapat maklumat, kita dah amalkan, kita dah buat solusi untuk diri kita, kita nak orang lain lebih juga dapat maklumat yang sama, kita boleh sebarkan. Okay? Dengan menyebarkan itu, kita insyaAllah akan dapat ganjaran akhirat dengan menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan last kali, kita juga sediakan skim referral yang menarik untuk siapa-siapa yang rajin menyebarkan kepada masyarakat dan adalah di kalangan orang-orang yang refer tadi mengambil solusi berbayar, maka kita bagilah sedikit imbuhan dalam bentuk referral fee. Ini ganjaran dunia. Yang tadi ganjaran akhirat, ini ganjaran dunia. Apa salahnya? Ya? Now, langkah pertama. Langkah kedua, bila dah jadi ahli tadi, bacalah. Tahu apa itu wasi, apa itu penjaga harta, apa itu wasiat, apa itu pesanan, apa itu harta sebicaran, nota waris, dan isi apa tu aplikasi yang dibuat tadi. Cuba buat. Ya? Jadi bila kita dah faham, of course lah kita nak ada satu dokumentasi yang lengkap, yang sahih, maka apa yang kita buat sebenarnya, kita dah buat vaksin pusaka. Kita dah susun harta kita dah lantik wasi, kita ada dana bantas, kita dah buat peruntukan supaya ada orang yang akan bantu waris kita, dan kita ada dokumen-dokumen yang ada. Kalau kita nak buat hibah, masa khidmat nasihat tu kita akan beritahu, ya tuan kena buat hibah berapa, inilah hibah-hibah jenisnya dan ini kosnya. Okay. Dan bila kita nak buat, kita mula dengan membayar 330, masukkan supaya kita dapat, pihak kami boleh tahu warisnya, hartanya, hasratnya, hutangnya, dan kita akan buat analisa
Dan kita akan buat dulu hasab perancangan 5 dalam 1 tu, dan kita akan tengok keperluan hibah sama ada amanah individu ke, amanah dengan syarikat trustee ke, atau hibah tertangguh, dan kita akan keluarkan sebuah harga. Tengoklah ikut keperluan. Tapi yang penting, yang vaksin pusaka dah ada dah. Yang bayar 330, kita dah siapkan vaksin pusaka, wasiatnya, pentingan wasiat dan sebagainya. Tetapi kerana buat hibah, kita akan buat sebuah harga, dan setelah setuju dengan sebuah harga, bayar 50%, kami akan draftkan sampai cantik. Lepas tu kalau setuju untuk nak tanda tangan, bayar baki dan kita buat tanda tangan. Ataupun dah dapat sebuah harga tu, nak cepat, bayar full, kita bagi 10% diskaun. Kalau buat dengan pasangan, kita kasih 15% diskaun sebab buat serentak. Ya? Jadi itulah tuan-tuan dan puan yang sangat penting kita tahu. Jadi siapa yang perlu buat pensyaratan hibah ni? Ramai orang yang perlu. Saya senaraikan golongan-golongan yang penting untuk consider buat hibah. Pertama adalah pasangan yang beli rumah bersama. Sebab apa? Jaranglah mati bersama. Kalau orang ni mati dulu, macam mana? Kita nak half of it pergi balik kepada pasangan yang tinggal. Kedua, pasangan yang punya anak perempuan saja. Kenapa? Kemungkinan ada tuntutan daripada adik-beradik. Sebab dia tidak ada anak lelaki yang belum menjadi asobah. Ketiganya, pasangan yang mempunyai anak angkat. Sebab anak angkat tidak ada hak faraid. Jadi kita nak sampaikan kepada anak angkat tadi, kita menggunakan konsep hibah ataupun wasiat. Tapi wasiat hanya 1/3 saja. 4, pasangan yang tak ada anak. Sebab kemungkinan ada tuntutan daripada ibu ayah ataupun adik-beradik. Kelima, pasangan yang masih ada ibu bapa. Sama juga. Walaupun kita ada anak-anak lelaki, anak perempuan, tetap ibu bapa kita ada hak. Okey. 1/6 itu 1/3 lah. Jadi mungkin ada tuntutan dari ibu bapa. Dan kadang bukannya ibu bapa yang lebih, adik-beradik yang lebih. Okey. Jadi kita kena buat persediaan lah. Dan pasangan yang ada anak OKU, anak OKU tidak dapat uruskan diri dan harta, jadi kita perlu sekurang-kurangnya buat hibah amanah dan ada pemegang amanah yang menjaga kepentingan anak OKU tersebut. Lelaki yang berpoligami sangat penting. Sebab apa? Orang lelaki berpoligami ni ada banyak hati dan ada banyak periuk nak dijaga. Kan? Faham je lah. Dan individu yang berkahwin semula, sebab kadang-kadang dia pernah berkahwin dengan perkahwinan pertama ada anak, lepas tu isteri pertama meninggal, dia kahwin baru, tapi isteri kedua ni tidak mesra dengan anak-anak. Takut-takut ada sedikit salah faham di situ. Ya? Sebab mereka berhak tetapi kurang kenal dan mesra antara satu sama lain. 9, pemilik perniagaan. Sebab bila kita ada harta, syarikat lah, saham dan sebagainya, dia rumit. Elok kita buat hibah. Ke-10, pemilik sebiji rumah tapi anak ramai. Jadi kita boleh buat, contohnya kita boleh buat hibah amanah kepada seorang, tapi dia pegang amanah bagi semua anak-anak. Jadi senang. Tadi tak ada rebut-rebut lepas kita meninggal dunia. Jadi macam mana nak tahu? Kita akan beritahu bila tuan-puan jumpa kami, letakkan semua maklumat, kita akan cadangkan apa yang sesuai. Jangan sendiri nak kata nak ubat apa. Biar kami yang tentukan ubat apa yang sesuai. Dan yang ke-11-nya adalah mu'alaf. Sebab mu'alaf ada ahli keluarga yang bukan Islam yang tidak ada hak faraid, tapi mungkin dia nak bagi. Jadi ini antara kaedah-kaedah yang kita perlu gunakan kaedah hibah. Jadi so ada 11 golongan yang kritikal yang memerlukan hibah. Kalau tuan nak tak sure sama ada tuan puan berada dalam golongan itu, hubungi kami dalam Himat Runding. InsyaAllah kita akan bantu. Jadi bertindak sekarang. Jangan tunggu lama-lama sebab mati itu pasti, tak tahu bila. Ya? Nanti bila dapat e-book yang kami hantar, baca sampai faham. Daftarlah sebagai ahli pusaka online segera sebab ianya percuma. Kemudian segera langgan package 330. Wajib ada sebab kita nak semua orang ada vaksin pusaka. Dan sekiranya perlu, mulalah buat penyediaan perancangan pewarisan dengan bantuan khidmat pakar daripada kami. Okey? Kami juga akan menceritakan sama ada tuan perlu hibah ataupun tidak. Dan hibah jenis mana yang diperlukan. Okey. Jadi nasihat saya simple saja. Terlalu banyak kesilapan lazim yang kita lihat orang buat. Okey. Sama ada tak rajin kumpul harta, ataupun biar suatu keluarga menjadi rumit, ataupun ada harta yang tak ada perancangan, yang ada harta tapi tiada perancangan pewarisan yang kukuh, ada wasiat
tapi tiada komponen vaksin pusaka yang lain, ada hibah tapi tak ada komponen vaksin pusaka yang lain pun bahaya juga, ataupun tak ada apa-apa pun tapi sombong lebih. Ya. Jangan repeat, sebab itulah antara punca-punca menyebabkan pusaka kita bermasalah. Okey. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau boleh sebarkan, share dengan siapa-siapa yang tuan-tuan dan puan-puan kenal, supaya mereka faham dan supaya mereka semua termasuk tuan-tuan dan puan dapat faham, terkesan dan bertekad untuk membuat sesuatu untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan waris-waris, menyelamatkan harta-harta dan menyelamatkan roh kita apabila kita dengan dunia. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.